Assalamualaikum dan Ramadan Al-Mubarak kepada semua penonton Tijara. Baiklah, kita bersama sekali lagi pada minggu ini dengan perbincangan yang sangat berkait rapat dengan jalan hidup seorang Muslim. Menurut hadis riwayat Tirmizi, tidak akan berganja kedua kaki anak Adam pada hari kiamat di sisi Tuhannya sehingga akan ditanya 5 perkara. Dan 2 di antara 5 yang akan ditanyakan adalah mengenai harta. Dari mana hartanya diperoleh dan bagaimana ia dibelanjakan atau diuruskan. Bagi mereka yang telah dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan harta, pernah ke anda berfikir sama ada tanggungjawab sementara ini akan membawa kepada kebahagiaan dan ketenangan di akhirat kelak ataupun tangisan dan azab? Adakah harta ini boleh menjadi alat bantuan kepada saudara mara yang memerlukan atau menjadi punca kepada mereka untuk berpecah belah, berparang atau bertikam? Bukan itu sahaja, di zaman Nabi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya pada para as-sahabah, harta kamu yang mana? Lalu para sahabat pun menjawab, harta yang kami ada sekarang ya Rasulullah. Lalu Nabi pun menjawab kembali, bukan, ini adalah harta waris kamu. Harta kamu adalah apa yang kamu telah letakkan pada 3 jalan, iaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat serta doa daripada anak yang soleh. Oleh itu, pernahkah kita bertanya pada diri, bagaimana kita boleh menguruskan dan meletakkan harta kita ini pada jalan yang boleh mencapai pahala berterusan atau sedekah jariah, dan yang terutama, bagaimana harta kita ini boleh menjadi peguam bela untuk kita di akhirat kelak dan bukan sebagai pendakwa raya. Jadi bagi menjawab semua persoalan, panel kami pada malam ini adalah Encik Kamarul Azhar selaku co-founder kepada Kausar Wealth Management. Assalamualaikum Encik Kamarul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Syabana? Alhamdulillah baik. Terima kasih kerana bersama kami di Tijara pada hari ini. Terima kasih kerana menerima saya. Baiklah Encik Kamarul, bila kita bercakap mengenai harta yang ditinggalkan ataupun harta pusaka, seringkali kita mendengar pertikaian yang berlanjutan akibat harta pusaka sehingga menyebabkan ataupun membawa kepada konflik harta, konflik perebutan harta. Antara kes benar yang berlaku dalam masyarakat di mana ahli keluarga ni berparang, bergaduh, bahkan nyaris maut selepas dilanggar dan ditetak oleh ahli keluarga lain dipercayai kerana perebutan harta pusaka. Ada kalanya situasi menjadi sangat kritikal hingga ia memerlukan penyelesaian ataupun bantuan daripada mahkamah Encik Kamarul Betul. Jadi persoalan saya, jadi sehubungan itu mungkin Encik Kamarul boleh mengulaskan dengan lebih mendalam mengapa hal seperti ini boleh berlaku. Silakan. Okey Syabana. Bismillahirrahmanirrahim. So kalau kita lihat daripada sudut latar belakang tentang harta dan pusaka ini, 70 bilion harta yang beku di Malaysia. Satu jumlah yang sangat tinggi. Sangat tinggi, dan 90%-nya ada milik orang Islam. Masya-Allah. Itu yang menjadi permasalahan, dan 90% daripadanya pula adalah harta dan daripada sudut bentuk harta tidak alih ataupun hartanah. So apabila kita lihat harta ini, apabila dia tidak diuruskan, dia menjadi satu kerugian bagi umat Islam. Kerugiannya kenapa? Sebab harta ini yang tidak boleh berpindah daripada siapa? Daripada si mati tadi kepada waris-waris yang disayangi. Dan betul? Apabila tidak boleh berpindah, tidak dapat memberi manfaat kepada waris-waris. Dan tidak boleh juga berkitar dalam ekonomi. Persoalannya mengapa ia berlaku? Ia berlaku, pertama kita lihat daripada kajian yang dilakukan oleh universiti. Kita ada Datuk Profesor Dr. Inayah daripada hasil kajian yang dapati. Yang pertama, sikap. Sikap adalah punca nombor 1. Kenapa isu harta pusaka ini sudah pun mencecah 70 bilion. Dan ada banyak sebab-sebab yang lain. Contohnya sebab yang kedua adalah disebabkan tidak faham perbezaan antara harta dan pusaka. Sebab yang ketiga disebabkan tak faham daripada sudut proses peroperasian itu sendiri. Dan yang keempat, dia tidak ada peruntukan daripada sudut dana dan juga tidak ada peruntukan daripada sudut masa untuk menguruskan. Tapi saya tertarik untuk menekankan daripada sudut sikap. Ada hasil kajian yang lain juga didapati bahawa sikap itu adalah faktor utama dan ia pecah kepada 2. Sikap siapa? Sikap pemilik harta itu sendiri dan juga sikap pewaris. Nah, kenapa saya kata sikap pemilik? Kenapa? Kalau kita lihat hari ini, dia berlakunya pertemuan di antara persepsi dan realiti. So apa persepsinya? Persepsinya ialah pemilik berfikir jika ada hukum faraid tak payah nak merancang. Itu kesilapan yang pertama. Secara realitinya ialah hukum faraid itu tidak boleh terlaksana dengan sendirinya. Tidak boleh. So apabila berlaku kematian, dia tak boleh bertukar dengan sendiri. So maka dia perlulah diuruskan.
Dan ini apabila pemilik tidak merancang, apa berlaku ialah dia je yang tahu tentang harta ni. Dia yang membelinya, memilikinya, sama ada daripada sudut hutang, sama ada sudut pemilikan itu, sama ada pemilikan tunggal, pemilikan bersama, sama ada harta dia di atas nama orang lain atas nama dia. Kan, maka dia je yang tahu, dan apatah lagi dokumentasi yang melibatkan pemilikan harta tersebut. So apabila pemilik tak merancang, apa berlaku? Waris tak tahu. Itu yang isu yang pertama daripada sudut pemilik itu sendiri. Daripada sudut pewaris pula, pewaris mempunyai sikap di mana dia suka berlengah-lengah. Ini hasil kajian. Tak apalah, bila berlaku kematian, tak apalah, nanti dulu. Nanti dulu, kita jangan urus dulu. Yang ini menjadi permasalahan. Dan merasakan perkara itu remeh. Dan apa yang menakutkan dia merasakan bahawa kalau nak bercerita pasal benda ni, dia seumpama macam nak berebut harta pusaka lah ni. So maka semua orang mengelak untuk bercerita tentang harta pusaka ni. Tapi itulah sebenarnya dia bertentangan dengan hukum yang apa Islam sarankan. Islam sarankan supaya apabila berlaku kematian, segerakan mengkebumikan, bayarkan hutang, dan juga yang ketiga ialah akhirkan harta pusaka secepat yang mungkin supaya tak termakan harta yang batil. Tapi ini tidak berlaku oleh pewaris. Bagaimana pula dengan ilmu berkenaan harta pusaka, Encik Kamarul? So apabila mereka tidak ada ilmu daripada sudut siapakah waris faraid, kan, daripada sudut harta itu sendiri, daripada sudut bidang kuasanya, proses-proses pengurusannya, daripada sudut pentadbirannya, bila mereka tak ada sini, berlakulah kekeliruan. Kekeliruan daripada sudut bagaimana mereka nak mengagihkan. Ada yang beranggapan yang dia nak mengagihkan mengikut formula sendiri. Tapi sebenarnya apabila pemilik harta tidak merancang, maka pembahagian itu sudah pun tertakluk kepada hukum faraid. So yang menjadi masalah apabila ada waris-waris yang tertentu merasai bahawa mereka berhak ke atas harta pusaka tersebut lebih daripada amount yang mereka sepatutnya dapat. Jadi bagaimana kita boleh mengatasi masalah ini, Encik Kamarul? Mengatasi masalah ini sebenarnya prevention is better than cure. So apakah preventionnya? Ialah kita pergi kepada pemilik harta itu sendiri. Sebab kalau pemilik harta itu sendiri bertindak, sebab dia yang menguasai, dia yang memiliki, dia yang ada semua, maka dia boleh mengelakkan segala perkara ini berlaku. Dan lebih mudah untuk menguruskan seorang daripada menguruskan 5, 6, 7, 8, 9, 10 orang waris yang akan menerima, yang mempunyai, orang kata apa, pemikiran yang berbeza, hati yang berbeza, dan juga persepsi yang berbeza. Sebab itu untuk elakkan pemilik harta perlu bertindak sekarang untuk merancang. Jadi saya setuju Encik Kamarul bahawa masalah boleh diatasi jika pemilik harta itu bertindak untuk merancang, merancang pewarisan mereka semasa mereka masih hidup lagi. Dan di dalam Islam di antara bentuk-bentuk perancangan harta semasa hidup, kita ada hibah dan juga wasiat. Jadi secara ringkas Encik Kamarul, apakah itu hibah dan juga wasiat? Okey, secara ringkas kalau kita sebut hibah adalah satu pemberian si pemilik harta kepada penerima harta secara sukarela dan berlaku dan berkuasa semasa hayat si pemberi dan penerima. Bagaimana pula dengan wasiat? Kalau wasiat pula dia adalah ikrar oleh si pemilik harta tadi itu terhadap bagaimana harta tadi itu akan diuruskan dan berlaku selepas kematian. Secara ringkasnya, hibah adalah pemberian semasa hidup, wasiat adalah pemberian selepas mati. Baiklah, jadi perbezaannya hibah ini berkuat kuasa semasa pemilik itu hidup lagi, manakala wasiat pula selepas kematian pemilik. Baiklah, terima kasih Encik Kamarul. Kita akan berehat seketika sahaja dan selepas ini kita akan bertanyakan pula mengenai program baru daripada Al-Kautsar yang dikatakan boleh membawa kepada pahala berterusan. Jadi jangan ke mana-mana. Terima kasih kerana masih lagi bersama kami di Tijara. Baiklah, kita telah pun membincangkan tadi mengenai kepentingan untuk merancang harta semasa hidup melalui hibah, terutama di dalam hidup zaman sekarang di mana dinamik dan cabaran hidup agak berbeza jika berbanding dengan zaman dulu. Selain itu, bila kita bercakap mengenai pahala berterusan Encik Kamarul, automatik kita akan berfikirkan mengenai wakaf. Oleh itu mungkin Encik boleh terangkan berkenaan program yang dinamakan Hibah Lil Wakaf yang dijalankan bersama Wakaf An-Nur Corporation Berhad dan juga Wasiah Shop, di mana Kautsar Wealth Management merupakan penggerak kepada program ini. Silakan. Terima kasih.
terdapat ramai pelanggan kami yang berminat. So bila kita berjumpa dengan masyarakat, kita menggalakkan mereka merancang pewarisan. Salah satu matlamat mereka ialah untuk menjadikan harta mereka ini sebagai saham akhirat mereka. So apa yang mereka buat ialah mereka menghibahkan kepada institusi-institusi tertentu, kepada rumah anak yatim, kepada rumah orang tua, kepada NGO kan. So apa yang berlaku ialah pada tahun 2000 Wakaf An-Nur datang kepada kami dan mereka mencadangkan program hibah lil wakaf. So, di mana penghibah tadi tu boleh menghibahkan harta mereka dan kepada Wakaf An-Nur dan di mana akhirnya harta itu akan salur kepada mereka untuk menjadi harta yang wakaf. Baiklah, jadi hibah lil wakaf ini adalah di mana penghibah itu boleh mendapatkan ataupun garanti yang mereka akan mendapatkan saham akhirat nanti ya, insya-Allah ya. Baiklah, tetapi saya bertanya, kalau kita berfikir ya, ada juga instrumen sosial lain yang ada ya dalam kewangan Islam, iaitu seperti sedekah dan juga infak. Jadi mengapa memilih wakaf dan bukan sedekah ataupun infak dalam program ini? Baik. So kalau kita lihat ada sedekah, kita ada infak, kita ada wakaf. Ya, betul. So sedekah ini adalah pemberian kan, yang mencari pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Selalunya diberikan atas nama Allah Subhanahu Wa Taala dan disalurkan kepada golongan fakir dan miskin. Itu sedekah. Kalau infak pula ialah bererti ini membelanjakan kepada mereka yang berhajat. Kan, tetapi berbeza pula dengan daripada sudut wakaf pula. Wakaf daripada sudut bahasanya ialah menahan sesuatu. Daripada sudut istilahnya ialah ia menahan harta tersebut dan maka daripada harta tersebut manfaat harta itu yang dapat digunakan di mana ain itu dikekalkan. Kan? So selagi ain itu ada, maka penerima ataupun manfaat wakaf itu akan dapat kepada pewakaf tersebut. Ya? Jadi wakaf ini dilihat sebagai satu cara di mana penghibah itu boleh mendapat satu amalan yang berterusan lah ya, Encik Kamarul ya. Baiklah, seperti yang dimaklumkan di dalam sebentar tadi, program ini adalah kerjasama bersama Wakaf An-Nur ya, dan juga Wasiah Shop ya. Persoalan saya, apa yang membuatkan Encik memilih untuk bekerjasama dengan Wakaf An-Nur? Okey, kalau kita lihat daripada sudut latar belakang Wakaf An-Nur. Wakaf An-Nur sudah berada dalam industri selama 20 tahun. Dan dalam 20 tahun itu dia telah menguruskan aset-aset wakaf. Nah, kalau kita lihat daripada permulaannya, dia bermula dengan jumlah 141 juta nilai aset wakaf ni. Dan seterusnya dia meningkat daripada 141 juta hingga ke 800 juta. So pengalaman Wakaf An-Nur ini sangat meluas. Kan? Dan mekanisme yang mereka gunakan daripada sudut pewakafan ni ialah daripada hibah yang disalurkan kepada Wakaf An-Nur tadi itu akan ditukarkan kepada saham syarikat yang mana ia akan berkekalan. So daripada situ manfaat harta tersebut daripada sudut dividennya tadi itu akan digunakan untuk disalurkan kepada tujuan-tujuan kebajikan. Baiklah, sebab mengapa memilih untuk bekerjasama dengan Wakaf An-Nur adalah pengalaman mereka yang lebih daripada 20 tahun ya. Dan juga pada masa yang sama mereka telah menguruskan wakaf saham wakaf bernilai 800 juta sekarang. 800 juta yang bermula daripada 141 juta. Masya Allah. Dan mereka juga adalah nazihas yang dilantik oleh Majlis Agama Islam Johor untuk melaksanakan kutipan wakaf ini. Dan bukan saja itu, hasil-hasil yang mereka dapat daripada sudut dividen tadi tu yang mereka salurkan daripada sudut pengurusannya sangat cekap. So kalau kita lihat ya, mereka mempunyai pengalaman daripada sudut bagaimana hasil dividen tadi tu disalurkan kepada rumah-rumah kebajikan, golongan-golongan gelandangan, masjid-masjid, klinik-klinik, dan mereka menguruskan hampir 6 masjid dan 22 klinik Wakaf An-Nur. So daripada pengalaman ini kita dapat lihat daripada sudut pentadbirannya mereka sangat terurus. Bukan sekadar itu saja, daripada lembaga pengarah mereka juga bukan sahaja lembaga pengarah, mereka juga ada wakil daripada Majlis Agama Islam Johor dan juga mereka mempunyai sub komiti daripada sudut pengauditan, daripada sudut investment committee untuk memastikan perjalanan pengurusan harta wakaf ini berjalan dengan cekap dan tulus. Itu yang menyebabkan confidentnya kami untuk berkolaborasi dengan mereka melalui program
hibah lil wakaf. Baiklah, berbalik kepada tadi perbezaan di antara hibah dan juga wasiat ya, Encik Kamarul. Kalau kita lihat tadi, wasiat ini berkuat kuasa selepas pemilik itu meninggal. Manakala hibah itu berkuat kuasa apabila pemilik itu masih hidup. Betul. Jadi persoalan saya, adakah seseorang tu boleh hibahkan semua harta beliau ataupun bagaimana? Okey, itu soalan yang sangat menarik. So pertama kita kena lihat daripada sudut wilayahnya. Kan? Hibah itu berlaku pada wilayah sewaktu aset itu berstatus harta semasa pemilik masih hidup. Dan wasiat pula berstatus apabila pemilik sudah pun meninggal dunia dan menjadi pusaka. So bila pusaka dia sudah pun menjadi milik waris faraid. Sewaktu hidup, sewaktu dia berstatus harta, dia menjadi milik pemilik harta sendiri sepenuhnya. Maka dia berkuasa untuk bertasaruf dengan harta tersebut. Dia nak buat apa pun dia boleh buat lah. Dia nak bersedekah pun boleh, dia nak memberi kepada orang pun boleh. Secara konsepnya situ sebenarnya hibah boleh diberi sebanyak mana pun semasa hidupnya. Lah, kita ambil contoh Sulaiman Ar-Raji, kan, seorang yang sangat kaya raya, pemilik Ar-Raji Bank. Ya, dia telah pun orang kata menginfakkan segala hartanya, mewakafkan segala hartanya, kan. So sewaktu hidup dia. Boleh tak? Boleh. Tak ada masalah. Sebab dia berlaku sewaktu dia berstatus harta. Tapi seringkali apa yang berlaku daripada pengalaman kita juga, si pemilik harta sebenarnya berniat untuk merancang berdasarkan keperluan diri mereka dan waris. Diri mereka contohnya tujuan wakaf tadi. Kan, sama akhirat dia. So itu yang dia menghibahkan tadi. Dan kepada keperluan waris-waris dia. Contohnya anak dia, keperluan rumah untuk isteri apa semua. Dan itu dia memilih untuk menghibahkan untuk memastikan dia tidak mengambil hak waris yang lain. So apa yang berlaku ialah ada juga harta-harta lain yang bukan tidak dihibahkan. Kan? Dan bukan semua harta boleh dihibahkan pun. Ada juga harta yang tidak boleh dihibahkan. Sebagai contoh, kan, wang KWSP tidak boleh dihibahkan. Duit pencen tak boleh dihibahkan, kan? Dan yang penting ialah mereka merancang berdasarkan keperluan tadi, menghibahkan berdasarkan apa yang mereka perlu, dan bakinya masih boleh difaraidkan. Baiklah, terima kasih Encik Kamarul di atas semua penjelasannya. Kita akan berehat seketika sahaja, lebih banyak perbincangan selepas ini. Jadi jangan ke mana-mana, sebentar sahaja. Terima kasih kerana masih lagi bersama kami. Baiklah Encik Kamarul, berbalik kepada program Hibah Lil Wakaf, ya, di mana bagi mereka yang ingin merasai nikmat ganjaran pahala orang yang berwakaf dan oleh itu mereka ingin turut serta dalam program ini, apakah cara-cara yang boleh mereka lakukan? Okey. Inilah peluang yang paling terbaik. Apatah lagi pada bulan Ramadan yang mulia ini, kan? Dalam kita mengejar 10 yang terakhir ini. Betul. Inilah peluang kita untuk kita berwakaf. Betul. Kan, berwakaf, bersedekah dan seterusnya, kan? So salah satu caranya kita boleh buat pertama ialah daripada sudut merancang harta kita tadi, pewarisan harta supaya boleh dihibahkan untuk tujuan wakaf tadi. So boleh berjumpa dengan ejen-ejen wasiat shop melalui Kausar Wealth Management yang boleh membantu anda untuk merancang pewarisan harta anda, dan seterusnya juga boleh melayari website Wakaf An-Nur iaitu www.onecorp.com.my. So di situ mereka akan perjelaskan bagaimana proses untuk anda bersama supaya boleh menikmati kata nikmat berwakaf. Bagaimana pula dengan roadshow dan juga Facebook Live yang dilakukan mengenai program ini, Encik Kamarul? Program-program ini juga berlaku di institusi-institusi yang kita berkongsi secara fizikal dan juga secara maya. So kalau maya boleh pergi kepada Facebook OneCorp, di mana kita juga berkongsi kat dalam itu tentang topik-topik ini, tentang topik wakaf, topik hibah, topik pewarisan, dan juga boleh mengulanginya kerana ada sesi itu ada bersama boleh di situ all the time, kan? Boleh repeat, kan? Dan boleh berkongsi, boleh share pula kepada orang kata sahabat andai, rakan-rakan, dan juga jiran-jiran kita supaya mereka juga dapat menikmati peluang yang ada ini. Kita sebarkan. Sebab ilmu yang bermanfaat ini akan memberi manfaat kepada semua orang, apabila kita dapat berkongsi dan kita share kebaikan ini, insya-Allah. Jadi bagi mereka yang berminat untuk turut serta program Hibah Lil Wakaf ini, mereka boleh menghubungi straight kepada ejen-ejen Kausar Wealth Management melalui website Wakaf An-Nur dan juga melalui roadshow dan Facebook Live yang dianjurkan bersama Wakaf An-Nur. Betul. Baiklah, terima kasih Encik Kamarul. Akhir sekali secara ringkas, kami maklum bahawa wakaf ini boleh memainkan peranan yang sangat penting dalam menaikkan ekonomi negara. Jadi dalam pandangan Encik Kamarul, bagaimana program Hibah Lil Wakaf ini boleh membantu untuk mencapaikan misi ini? Okey. So kita lihat hari ini dia terbukti sebenarnya
hibah ini boleh membantu meningkatkan ekonomi. Yang kita lihat terbukti daripada negara-negara luar, negara di Turki, negara di Mesir, Al-Azhar, universiti-universiti yang menggunakan kaedah wakaf ini. So sebenarnya apabila kita dapat menyalurkan harta kita yang kita rancang semasa hidup ini, dan apabila kita tiada kelak nanti, kita boleh mewakafkan melalui hibah lil wakaf ini, maka ia boleh memberi manfaat kepada ummah. Sebab manfaat itu yang akan dikongsikan kepada ummah, tapi pokoknya tetap ada. So bayangkan pokok itu semakin lama semakin besar dan mengeluarkan buah-buah yang ranum. Inilah yang akan memberi manfaat kepada umat Islam dan seterusnya juga memberikan manfaat kepada pewakaf itu sendiri menjadi saham akhirat yang berterusan, insya-Allah. Dia boleh membantu untuk menaikkan ekonomi orang Islam di Malaysia, ya, insya-Allah, ya. Baiklah, terima kasih Encik Kamarul, terima kasih sekali lagi, ya. Baiklah para penonton, kita telah pun berada di penghujung rancangan. Terima kasih diucapkan sekali lagi kepada panel kita hari ini, Encik Kamarul Azhar selaku co-founder kepada Kausar Wealth Management. Jadi seperti yang disebutkan tadi, ya, 70 bilion ringgit harta pusaka yang beku dan tidak terurus, dan bayangkan jika 70 bilion ringgit ini dizakatkan, ya, ia akan mencapai jumlah 1.75 bilion ringgit. Subhanallah. Betapa ramai golongan asnaf yang boleh kita bantu, ya, melalui 1.75 bilion ringgit ini. Jadi boleh saya rumuskan di sini, ya, satu daripada penyelesaian kepada harta beku ini adalah dengan pemilik harta untuk bertindak awal dalam merancang pewarisan harta mereka semasa mereka masih hidup lagi. Ini kerana kematian boleh datang secara tiba-tiba, ya, tidak kira pangkat ataupun usia. Dan bagi mereka yang telah dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan harta, urus dan rancanglah penggunaan harta ini dengan baik. Ambil tahu sebanyak mungkin bagaimana untuk menguruskan pembahagian harta selepas kematian dan bukan hanya membuat keputusan berdasarkan kejahilan. Bagi mereka yang ingin meletakkan harta kepada jalan sedekah jariah supaya ganjaran pahala dapat dituai di akhirat kelak, ambil tahulah program-program berkaitan yang ada di luar sana seperti program yang dibincangkan sebentar tadi di Tijara, iaitu Hibah Lil Wakaf. Program Hibah Lil Wakaf ini adalah satu inovasi bagi masyarakat biasa untuk mencapai pahala berterusan dan diharapkan menjadi asbab untuk kita terus menuju ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Marilah kita mengingatkan satu sama lain, ya, berkenaan fitnah harta. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya pada setiap umat ada fitnah yang merosakkan dan menyesatkan mereka, dan fitnah pada umatku adalah harta. Oleh itu, jadikanlah harta itu asbab untuk kita mencapai syurga dan bukan sebaliknya. Akhir sekali, andailah ini Ramadan kita yang terakhir, marilah kita sama-sama merebutkan peluang beribadah, terutama di 10 malam terakhir Ramadan ini, di mana ada satu malamnya yang dikatakan lebih baik daripada 1000 bulan, malam Lailatul Qadar. Sampai di sini sahaja, bertemu kita lagi di minggu hadapan, insya-Allah. Assalamualaikum dan selamat malam.